Dan tiba-tiba kakak sini ni mencelah tau. Korang ni tak nak tidur lagi ke? Korang dah lewat malam dah ni. Kalau tak nak tidur lagi, hormatlah sikit orang. Diam-diamlah sikit. Orang lain kan nak tidur. Sekarang ada pula yang menumpang nak bersembang dengan korang sekali ni sekarang. Jadinya lepas dia kakak sini tu tegur, dan dia pun sambunglah tidur balik. Jadi kita orang pun diamlah kejap kan. Biasalah budak-budak. Dan tak lama kemudian kita orang sambunglah berbual balik kan. Jadi waktu ni saya ubah posisi tau. Duduk hadap tingkap ke depan tu. Dan tak tahulah kenapa mata saya ni tiba-tiba je tau rasa nak pandang dekat balkoni aras 3 tu tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya. InsyaAllah. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak sampaikan kisah seterusnya kan. Hari tu KSM kata masih ada lagi kisah berkenaan dengan quarters ni kan. Jadinya kita terus dengan kisah quarters yang seterusnya. Marilah kita terus ke videonya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, untuk kisah yang pertama ni, tajuk dia memori berhantu sewaktu berpindah ke quarters di Pahang. Okey, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kisah ni bermula waktu saya dengan family saya ni berpindah ke satu daerah di Pahang. Sebab ayah saya ni seorang polis. Dan quarters polis tempat kami tinggal ni agak lama jugalah Dan quarters ni berhadapan dengan rumah setinggan lama tau. Dan ada satu pokok besar yang dulu katanya tempat tinggal Cik Lang. Pandai-pandailah sama sendiri kata dia kan. Jadi sebelum ni ada je usaha nak tebang pokok tu tapi tak berjaya tau. Siapa-siapa yang cuba nak pegang ataupun nak tebang pokok ni memang akan macam dihalang. Terhalang orang kata niat nak memotong pokok, nak tebang pokok tu. Sebaik saja diorang panjat pokok tu, biasanya akan jadi hilang arah lah, pandangan jadi kosong lah dan lupa ingatan sekejap. Inilah antara cerita-cerita yang saya dengar pasal pokok ni je. Ada juga yang katanya jatuh terus daripada pokok tu dan pengsan macam tu. Dan akhirnya lah pokok besar tu biar je lah kat situ. Tak ada sesiapa pun nak potong pokok tu. Dan sebenarnya bukan pasal kisah pokok ni lah saya nak ceritakan. Okey, ini saya nak kisahkan ni adalah pasal kisah rumah saya ni. Kisah yang terjadi dekat rumah saya ni. Adalah satu waktu tu lah saya waktu ni tengah nak solat asar, baru je nak solat asar ni. Jadinya saya pun bentanglah sejadah sebelah almari pakaian tau. Yang mana pintu almari ni jenis yang ada lubang-lubang tau. Jenis yang ada lubang-lubang halus macam tu tau. Jadinya saya pun solat. Allahu Akbar. Qiyam apa semua, solatlah baca Al-Fatihah apa semua. Rakaat 1 dengan rakaat 2, saya solat macam biasa je tau. Alhamdulillah tak ada kena ganggu apa semua. Biasalah, macam saya pun biasa solat macam tu. Jadinya sampailah saya ni nak masuk rakaat ketiga waktu tu. Dan saya rasa macam ada something tau tengah perhatikan saya je macam tu. Jadi saya rasa macam tak sedar hati lah. Rasa macam tak syok lah. Bila kita rasa macam ada benda tengah perhatikan kita kan, kita macam ada insting kan. Rasa macam lain macam tu kan. Dan waktu tu pula saya ni baru umur 8 tahun tau. Jadinya solat pun antara ya tak ya je kan. Kusyuk tak kusyuk je lah macam tu kan.
Dan saya waktu saya nak rukuk tu lah, saya pun jeling lah sikit dekat pintu almari tu. Dan jantung saya ni terus berdebar-debar tau. Bila saya nampak ada satu makhluk tengah duduk mencangkung sambil perhatikan saya. Dan kalau anda semua nak tahulah, walaupun almari tu sebenarnya macam ada lubang-lubang halus tu kan. Dan kita kat luar ni takkan boleh nampak pun sebenarnya barang-barang yang ada dekat dalam almari tu. Tapinya, yang peliknya, saya ni waktu tu boleh nampak clear tau makhluk yang ada dekat dalam tu. Dan makhluk yang saya nampak ni, rupa dia macam nenek tua tau. Dengan muka yang cengkung dia tu kan, tengah perhatikan saya dengan pandangan yang memang sangat-sangat menakutkan lah. Dengan tersenyum menyeringai dekat dalam tu. Astaghfirullahalazim, memang terkejutlah saya waktu tu kan. Rasa macam nak menangis, rasa macam nak lari terus bila dalam bilik tu. Tapi bila fikir-fikirkan balik, aku tengah solat ni, boleh takkan aku nak tinggalkan aku punya solat ni kan? Jadinya, saya pun cepat-cepatlah sujud. Dan kali ni saya sujud lama kali tau. Dan dalam hati ni saya berharap sangat-sangat yang makhluk tu akan hilang macam tu je. Tapi, bila saya bangun untuk duduk antara dua sujud tu, benda tu still ada lagi dekat situ. Masih memerhatikan gerak-geri saya ni tau. Jadi saya pun cepat-cepatlah selesaikan rakaat akhir ni. Dan yang paling suspend, bila saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Jadinya tak sempatlah saya ni nak bagi salam yang kedua ni. Terus mencecet saya lari keluar daripada bilik tu. Dan seminggu kemudian barulah saya ceritakan hal ini dekat ayah saya. Dan ayah saya semua cakap, yang benda tu saja je nak kacang kau ni. Kerja dia lah tu. Memang kerja dia ganggu manusia ni. Sebab katanya dia ni nak menyesatkan umat Nabi Muhammad. Jadinya waktu ni bila dengar penjelasan daripada ayah ni, saya pun iyakan je lah. Tapi sampai sekarang dan saya ni masih macam terngiang-ngiang, terbayang-bayang, teringatkan muka nenek tua dalam almari tu tau. Kadang-kadang kan, sampai kan, bila saya nak solat ni, saya dah jadi macam risau tau. Jadi takut, kot-kot nenek tu munculkan diri lagi tau. Betul lah apa yang ayah saya cakap tu kan. Makhluk tu memang sengaja nak ganggu, nak sesatkan umat Nabi ni kan. Dan sebabnya, bila saya nak solat je, saya sekarang ni asyik teringat je benda tu. Dan confirm lah solat yang saya nak buat ni jadi tak khusyuk kan. Seolah-olah kan macam kita ni lagi takutkan dia tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa ni. Tapi kalau dah tiba-tiba nampak rupa macam tu kat depan biji mata, siapa yang tak gerun kan? Okey lah. Cerita yang kedua ni berlaku waktu saya dengan kawan saya ambil keputusan nak duduk dekat hostel sekolah, kata dia. Disebabkan sekolah menengah saya ni agak jauh daripada rumah lah sebenarnya. Dan ayah saya ni tak sempat nak hantar dan ambil saya ni daripada sekolah. Jadinya kami pun setujulah tinggal dekat hostel. Dan waktu ni saya tingkatan 2 tau. Jadi dululah masa saya tingkatan 1 dulu, saya ni biasanya kalau pergi sekolah tu boleh ulang-alik pergi sekolah balik rumah tu sebabnya ada jiran lah ada jiran saya ni, saya tumpang dia pergi sekolah, balik sekolah apa semua. Dia akan hantar saya ambil sekali dengan dia lah macam tu. Tapi disebabkan sekarang ni dia dah ada anak kecil tu, jadinya dia pun dah tak boleh lah nak hantar kami pergi ke sekolah. Balik daripada sekolah boleh saing dengan dia. Terpaksalah saya ni duduk dekat hostel je. Dan dekat hostel pula, saya ni ada geng-geng saya sendiri tau. Dan 5 orang, orang kata geng kami ni, ada 5 orang lah dalam geng-geng saya ni. Dan untuk pengetahuan anda semualah, hostel ni baru je siap tau. And kami ni antara first batch lah yang merasmikan ataupun duduk dekat hostel tu. Dan waktu first batch ni biasalah, of course, peraturan apa semua memang longgar lah kan. Tak ada orang nak menguatkuasakan. Sebab benda ni semua belum dikuatkuasakan lagi pun. Dan saya dengan geng-geng saya ni dapatlah dom yang berasingan sebenarnya. Kecuali kawan saya Zack dengan si W ni. Okay, Zack ni saya bagi singkatan lah. Zack ni Zati dan W ni Wati. Okay. Si Zati dengan Wati ni, diorang dapat dom yang sama tau. Katil sebelah-sebelah. So, malam-malam, dom diorang ni lah jadi tempat lepak kita orang tau. Boleh dikatakan, sampai boleh dikatakan ni, saya memang langsung tak pernah tidur dekat dalam dom saya ni lah. Jadinya, pada satu malam tu lah, kami ni berempat, kecuali kawan saya lah, si A ni, berkumpul lah dekat dalam bilik si Zack ni. Dan si W ni, macam biasalah kan.
Dan kita orang pun rapatkan katil apa semua kan. Nak tidur ramai-ramai dekat-dekat macam tu kan. Dan katil kawan saya ni menghadap ke tingkap. Jadi bolehlah nampak balcony kat luar tu dengan balcony dekat aras 3 dekat atas tu kan. Okay, for your information, kita orang punya dorm ni ataupun hostel kami ni dekat tingkat aras 2 tu tau. Dan malam tu lah, kami ni decide nak tidur lambat katanya konon-kononnya kan. Sambil duduk nak bercerita-cerita seram lah macam tu kan. Tapi waktu tu boleh tak perasan pula kita orang ni boleh terover sangat. Terover excited tau. Sampai duk tergelak-gelak. Sampai tak ingat orang lain. Tak ingat dunia lah orang katanya kan. Kat dalam dorm tu je. Dan tiba-tiba kakak sini ni mencelah tau. Korang ni tak nak tidur lagi ke? Korang dah lewat malam dah ni. Kalau tak nak tidur lagi, hormatlah sikit orang. Diam-diamlah sikit. Orang lain kan nak tidur. Sekarang ada pula yang menumpang nak bersembang dengan korang sekali ni sekarang. Jadinya lepas je kakak sini tu tegur dan dia pun sambunglah tidur balik. Jadi kita orang pun diamlah kejap kan. Biasalah budak-budak. Dan tak lama kemudian kita orang sambunglah berbual balik kan. Jadi waktu ni saya ubah posisi tau. Duduk hadap tingkap ke depan tu. Dan tak tahulah kenapa mata saya ni tiba-tiba je tau. Rasa nak pandang dekat balkoni aras 3 tu tau. Sebab saya dekat kelibat mata saya ni, saya perasan macam ada benda atau ada sesuatu tengah bergerak kat atas tau. Jadinya bila saya dah mengalih posisi saya duduk tu pandang menghadap koridor tu saya dah pandang macam tu, saya tengok tak ada apa-apa pun kat situ. Alhamdulillah. So saya pun sambunglah berbual balik walaupun hati ni dah mula rasa dudap-dudap. Dah rasa tak sedap dah sebenarnya waktu tu kan. Dan tak lama kemudian lah saya pandang lagi kat balkoni kat atas 3 tu tau. Rasa macam nak gugur jantung saya ni bila saya ternampak makhluk berpakaian putih tau. Melintas perlahan-lahan sambil pandang saya dengan mata bulat dia tu sambil tersenyum. Dan saya pun apa lagi teruslah ajak kawan-kawan saya. Jom. Korang. Jom tidur. Macam tu lah kan malam tu. Dan time tu Wati perasan tau. Perubahan pada muka saya kat tu kan. Pada wajah saya. Riak wajah saya dah takut waktu tu kan. Dan Wati ni tanya kenapa. Dan saya pun terus cakap lah yang saya ada nampak sesuatu dekat atas tu. Dan waktu ni yang lain-lain lah semua dah uhara kan. Masing-masing tarik selimut dan selubung sampai kepala kan. Terus capai Yasin masing-masing. So dalam keadaan saya yang cuba nak melelapkan mata waktu tu. Cuba nak camkan mata kebel tu kan. Tiba-tiba saya rasa tau macam ada sesuatu yang menyentuh hujung tapak kaki saya tu tau. Rasa sejuk je macam tu tau. Jadinya bila saya pandang ke bawah tu, makhluk tadi tu betul-betul berdiri dekat tapak kaki saya tu. Sampai kaki saya ni terkena pada dia tau. Dan saya ni memang boleh nampaklah jelas wajah makhluk tu tengah pandang saya sambil senyum menyeringai tu. Allahu Akbar. Sudah, kata dia. Jadi saya pun terus peluk kawan saya si Wati ni. Terkejutlah si Wati tu. Dan tak lama kemudian, kawan saya si Zati dengan Fatin pula tersedar tau. Dan bila kami dengar, macam bunyi skru katil ni dibuka satu persatu tau. Macam tu. Dan katil kami ni digoncang kuat tau. Waktu tu kan. Ya Allah. Waktu tu hanya Tuhan sajalah yang tahu betapa takutnya kita orang waktu tu kan. Muncullah tak lama kemudian gangguan tersebut hilang. Dan mungkinlah dia nak tegur kita orang sebab terlampau galak sangat malam tu kan. Berhuhu kau tadi kan. Ambil kata dia. Banyak sebenarnya kisah seram yang berlaku dekat hostel kami ni. Maklumlah, hostel ni masih baru lagi. Dan waktu awal-awal nak bina hostel ni pun dah macam-macam kisah yang terjadi sebenarnya. Dan sekolah dengan hostel kami ni berada di atas bukit. Dan yang di belakang dia ni memang hutan tebal tau. Jadinya waktu proses nak buat ataupun nak membangunkan hostel ni lah, ada kisah tau. Di mana ada kontraktor daripada Indonesia ni nak tebang satu pokok ni. Tiba-tiba je waktu tu ada ribut kuat melanda tau. Apa lagi, dia orang ni dengan pekerja-pekerja dia ni teruslah lari meninggalkan tapak hostel ni tau. Tapi yang peliknya,
Bila diorang sampai je dekat kantin sekolah tu, tak ada pula ribut dekat situ kan. Semuanya tenang, relax. Malahnya, setitik hujan pun tak ada kat situ tau. Dan daripada situ, diorang barulah terfikir yang mungkinlah ada sesuatu yang menghuni pokok tu tau. Dan marah bila diorang ni nak musnahkan tempat tinggal dia lah tu. Jadinya, tak mustahil lah benda-benda yang mengganggu kami ni, makhluk-makhluk ni semua kan, yang tinggal ni dekat kawasan hostel dan sekolah kami. Jadinya, seterusnya, masih lagi kisah dekat hostel kami ni tau. Beberapa hari lepas kejadian teguran daripada makhluk pakaian putih tu lah, saya dengan kawan saya ni bercadang nak tidur dekat dom si Fatin ni pula kan. Tapi yang kita orang tak tahu, rupanya dom si Fatin ni lagi keras tau sebenarnya. Budak-budak bilik ni memang dah biasa dah kena kacau, kena ganggu kat situ. Jadinya dom si Fatin ni pula memang agak gelap lah. Sebab dom dia ni berada yang paling hujung sekali dan agak tersorok tau. Dan si F ni ataupun Fatin ni lah tak tahu pun yang dom dia tu keras. Sebabnya dia pun memang tak pernah tidur dekat dom dia kan. Malam tu hujan memang lebat gila tau. Siap ada guruh lagi. Memang agak seram lah dengan gelapnya dom si Fatin ni. Kalau ada cahaya pun, cahaya tu daripada cahaya kilat je tau. Dan katil si Fatin ni dekat bahagian tingkap juga tau. Dia dekat dengan tingkap juga tau. Tapi bahagian luar tu dia terlindung dengan dinding tangga tau. Jadinya tak lama kemudian waktu guru tengah kedegung kat luar ni kan, si Fatin ni tiba-tiba je pegang tangan saya tau. Dan saya pun boleh rasa kesejukannya tangan si Fatin waktu tu kan. Kenapa ni Fatin? Sejuk sangat ke? Tak apa. Awak pejam je mata awak tau. Awak pejam, awak tidur je tau. Dan saya pun ikutkan je lah apa yang Fatin kata ni. Sebab waktu ni saya pun memang sebenarnya dah mengantuk. Dan esoknya, kecoh tau dalam dom si Fatin tu. Sebab kita orang ni jumpa dekat katil, dekat area katil yang kita orang tidur tu, kat katil si Fatin ni ada banyak rambut panjang tau, berterabur dekat lantai, dekat bawah katil si Fatin ni. Dekat lantai ada, dekat bantal pun ada, banyak dekat atas katil tu kau. Dan rambut tu memang panjang sangat-sangat, bergumpal-gumpal rambut tu. Sedangkan budak Fatin tu rambut dia pendek, kerenteng pula tu. Dan kawan sebelah dia ni rambut takat-takat bahu je panjang dia. Dan bila ditanya pada si Fatin ni lah, rupanya malam tu si Fatin ni katanya dia nampak ada kepala, benda tu duduk bergayut dekat sebelah katil dia. Dan si Fatin ni beritahu dia just nampak kepala je. Dan muka makhluk tu sangatlah buruk sampai dia tak sanggup nak tengok muka tu lama-lama. Dan mujurlah saya tak nampak kan waktu tu kan. Dan saya pun sebenarnya tak adalah tinggal lama sangat pun dekat hostel tu. Sebabnya ayah saya pun ditukar pula ke Kelantan lepas tu. Kiranya saya tinggal dekat hostel tu dalam beberapa bulan je lah macam tu. Dan itu adalah kisah-kisah seram yang saya nak sharekan pada anda semua. Dan ini adalah kisah seram pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pula ni? Kisah seram di, orang kata hostel, di quarters ni kan? Jadinya, so kalau ada komen berkenaan dengan kisah ni, komen lah dekat bawah kan? Komen banyak sikit. Baiklah, kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, untuk kisah yang kedua ni tajuk dia Quarters Lama. Okey, kita terus dengan kisah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin, berumur 22 tahun dan menetap di Melaka tau. Dan cerita yang saya nak kongsikan ni berlaku pada sekitar tahun 2008 begitu. Dan masa tu saya berada dekat tingkatan 2 lah. Dan cerita ni berlaku apabila kami sekeluarga berpindah ke satu kuartus kerajaan di satu daerah di Melaka dulu. Jadi mak saya ni seorang jururawat dan ayah saya ni seorang pemandu lori. Dan memang daripada kecil lagi lah saya ni of course lah selalu tukar-tukar sekolah dek kerana pekerjaan mak saya ni. Mak saya jururawat kan, jadinya kadang-kadang kena transfer sana, kadang-kadang kena transfer sini. Jadi kami sekeluarga ni kena ikutlah mak ni sebab kerja kerajaan. Kiranya start daripada saya ni darjah 1 sampailah ke tingkatan 5 ni adalah dalam 6 kali tau saya kena pindah sebab ikutkan mak saya ni. Okey, cerita dia macam ni. Rumah yang kami dapat masa tu kuartus kerajaan 2 tingkat. Dan sebelum-sebelum ni kami cuma duduk dekat rumah apartmen je tau.
So ini adalah kira first time lah kami duduk dekat rumah 2 tingkat ni. Dan quarters ni agak lama jugalah sebenarnya. Sebab saya tengok keadaan rumah tu macam uzur yang amat. Macam nak roboh. Mana tak adalah sampai nak roboh. Tapi memang buruk lah rumah dia tu kan. Dan tangga untuk naik ke tingkat atas ni pun macam baru je disimenkan balik. Sebab macam kesan pecah-pecah macam tu kan. Mungkinlah sebab dah teruk sangat lah agaknya rumah ni kan. Jadinya sebab itulah dia ada buat orang kata pembaik pulihkan untuk nak kasih orang duduk. Masa kami masuk rumah tu pun tak adalah apa pun yang pelik ataupun kejadian-kejadian yang pelik pun berlaku. Perkara-perkara yang tak diingini, yang macam seram-seram ni, terjadi selepas beberapa bulan tau kami tinggal kat situ. Rumah tu ada 3 bilik tidur dan semuanya ni bahagian atas, semua kat tingkat atas. Rumah tu tak ada master bedroom pun. So, 2 bilik tidur yang besar, kami pilih untuk dijadikan sebagai bilik tidur. Jadi, bilik tidur yang kecil sikit tu, kita orang jadikan store kat situ. Dan bilik tu bilik yang paling depan sekali, dekat sebelah tangga tau. Jadinya bilik air tu ada 2. And satu dekat atas and satu lagi dekat bawah, tepi tangga. Tapi saya tak pernah guna langsung bilik air yang dekat bawah tu tau. Sekali pun saya tak pernah guna. Sebabnya saya macam tak selesa sikit lah masuk dalam bilik air tu. Dia rasa macam lain macam lah. Sebabnya dia macam ada bau yang tak tahulah nak kata macam bau macam dia. Bau dia macam bau something tau. Tapi kalau korang bau, memang tak selesa sangat bau dia. Lain macam lah. Seram pun ada kan. Tapi saya sendiri tak tahulah bau tu apa. Dan untuk pengetahuan korang semualah. Dan belakang rumah saya ni ada pokok mata kucing yang dah besar tau pokok tu. Dan pokok ni dah lama dah. Dan ada juga pokok jambu air kat situ. Segala jenis pokok, daun kari, daun pandang, kunyit, semua adalah kat situ kan. Mungkin orang yang dulu pernah duduk dekat rumah ni rajin ataupun suka bercucuk tanam kat situ. Dan yang paling penting sekali lah, kata dia, kalau korang buka je pintu dapur rumah saya ni, berjalan kaki dalam tak sampai 10 langkah gitu, korang akan sampai kat satu sungai tau. Tapi sebelum nak sampai kat sungai tu, adalah pagar kawat yang warna-warna hijau tu kan. Dan seberang tu pula ada taman rekreasi, playground lah gitu. So pagi-pagi bolehlah nampak ada orang tengah berjoging-joging kat situ, budak-budak tengah main-main. Dan seumur hidup saya ni, saya tak pernah pun sekali pun nampak ataupun dengar benda-benda yang berkaitan dengan makhluk-makhluk halus ni. Dan start saya duduk dekat rumah tu lah, barulah saya lalui benda-benda yang saya cakap tadi tu. Okay, kejadian pertama yang berlaku ni ialah bila saya turun daripada dapur tau. Niatnya nak buat air turun kat bawah tu. Dan masa tu sebenarnya dah agak lewat lah. Dah malam sangat dah pun. Ayah dengan mak saya pun dah masuk tidur waktu tu. Dan dapur saya ni dekat tepi tangga je tau. Kiranya turun je tangga ni, sebelah kanan tu dapur. Dan sebelah kiri tu bilik air tau. Dan tingkap dapur rumah saya ni macam ada seram sikit tau sebenarnya. Sebab macam tingkat dekat sekolah tu. Tapi dia punya cermin tu clear tau. Bukan macam kat sekolah tu dia macam fuzzy-fuzzy. Macam apa? Tak nampak sangat kan. So boleh nampak dengan jelas lah kalau ada apa-apa yang ada dekat belakang rumah waktu tu kan. So masa tu hujan tau So saya pun buat kopi lah macam biasa. Sambil saya duk kacau air tu nak larutkan gula tu, saya ni menghadap ke tingkap. Tiba-tiba guruh kuat tau. Lepas tu kilat memancang-mancang tu, gedung macam tu kan. Dan dalam masa tu jugalah saya boleh terpandang dekat luar tu. Dan saya perasan dekat luar tu macam ada seseorang tau dekat luar tu. Dan saya tak pastilah tu apa benda lah sebenarnya tu kan. Tapi hati saya ni sebenarnya dah tak sedap sangat tau masa tu. Terus saya naik atas, air pun saya tinggalkan macam tu je. Tak siap pun air tu, tinggal kat atas meja je. Dan malam tu bermulalah segalanya. First time lah malam tu saya kena hempap, kena tindih oleh sesuatu tau. Seumur hidup saya ni tak pernah lagi saya kena macam tu. Dan perasaan dia time tu macam kena hempap tu tak tahulah nak cakap macam mana kata dia. Dia macam ni tau, macam ni. Lebih kurang macam okey, kita kena hempap tapi kita nak buat apa memang tak nak bergerak pun tak boleh. Nak bersuara pun tak boleh. Nak keluarkan ayat, nak baca ayat kursi pun tak terkeluar tau. Dan memang kita akan try hard gila nak baca. Tapi at last suara tu tak boleh nak keluar langsung. Benda tu betul-betul macam tak bagi saya ni baca ayat tu tau. Yang saya boleh describe ni macam tu, benda tu adalah macam satu benda yang besar macam tu tau. Hitam legam badan dia. Dan selepas beberapa minit barulah dia hilang macam tu. Dan teruslah saya bangun, buka lampu and pasang radio sampai ke pagi. Memang tak boleh tidur saya malam tu. Dan kejadian ni tak sampai kat situ je tau. Ada lagi kisah dia lepas tu. Saya kena juga ganggu lepas tu. Selepas daripada malam tu lah, hampir tiap-tiap malam saya kena hempap tau.
Dan sejak daripada itu, saya tidur memang akan buka lampu. Memang akan buka radio ni. Memang orang kata tak nak rasa sunyi, tak nak rasa gelap macam tu lah. Tak berani dah nak tidur dalam keadaan gelap dengan keadaan sunyi lagi. Saya ingatkan bila dah buka lampu tu tak adalah benda-benda ni nak kacau lagi. Tapi tetap juga dia kacau tau. Dan masa tu saya dah tidur dah. Dan tiba-tiba boleh terjaga pula. Dan nama pun terjaga kan. Of course lah waktu tu saya ni memang mamai lah. Biji mata pun macam kelabu asap gitu. Tak macam tak apa nampak sangat kan. Dalam mamai tu, boleh pula saya terperasan dia tu. Benda Allah tu terapung-apung dekat atas ceiling sama rumah saya ni. Sambil duk menyeringai kat saya waktu tu. Tapi kali ni dia dah tak macam hari tu lagi. Kalau hari tu yang mula-mula, saya nampak dia rupa hitam legam kan. Besar gedabat kan. Tapi tak. Kali ni, rupa dia menyerupai rupa saya sendiri tau. Memang meremang habislah saya waktu tu tengok. Astagfirullahalazim. Kau nampak muka kau sendiri dekat atas ceiling tu? Macam manalah tak terkejut saya waktu tu kan. Dan dalam duk terapung-apung tu kena juga saya hempap tau. Dan macam biasalah, saya baca ayat kursi ni kan. Sambil tangan duk pegang Yasin kat bawah bantal ni. Tapi tak lut juga tau. Dan benda tu hilang selepas beberapa minit macam tu je. Dan begitulah yang terjadi dekat saya selama 8 bulan saya duduk kat situ. Dan selepas tu, saya pindah dekat daerah lain pula. Dan saya bersyukur sangat-sangat sebab saya dah tak larat dah nak hadap, nak lalui semua benda tu. And last kali saya dapat tahu yang sebenarnya ada cerita sendiri tau di sebalik pokok mata kucing dekat belakang rumah saya tu. Dan katanya dulu sebelum bina ataupun quarters ni dibina lah, tempat tu adalah kawasan sawah padi katanya. Dan tempat orang buang ancak, buang benda-benda Allah tu lah, benda yang orang tak nak tu kata dia. And pokok mata kucing tu memang dah lama tau ada dekat situ. And adalah nak dijadikan cerita adalah seorang nenek ni kata dia selalu duduk kat situ tunggu lembu dia ni makan dekat tepi sungai. And pada satu hari tu hujan lebat sangat tau. Air sungai dekat belakang rumah saya tu memang deras sekali dah. And nenek ni risaukan sangat lembu-lembu dia. And dia pun nak halau lah lembu-lembu dia ni balik ke kandang waktu tu. Tapi nasib nenek tu tak berapa baik lah waktu tu. Malang pada hari tu sangat. Sebab waktu ni nenek tu boleh tergelincir pula and jatuh ke dalam sungai tu dan dihanyutkan oleh arus yang sangat-sangat deras waktu tu. Yelah of course, waktu tengah hujan lebat kan, memang sungai tu arus dia tengah deras lah. Dan lama jugalah orang kampung ni mencari dia ni ke sana, ke hulu sungai, ke hilir sungai waktu tu. And last lepas diminta bantuan pada orang yang ada pengalaman lah bab-bab orang kata mistik macam ni last orang kampung ni ataupun ustaz ni tadi jumpa dia dekat pokok mata kucing tu. Mayat dia tersangkut dekat pokok mata kucing tu. Mungkin sebab tu lah kot rumah saya masa tu terjadi macam-macam kejadian tu. Dan ini apa yang saya dengar daripada mak saya lah. Tapi cerita yang saya kena hempap ni lah Dan saya tak pernah pun beritahu dekat mak saya sampailah sekarang. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan? Semoga anda terhibur. Ampunkan KSM sekiranya ada tersalah kata, tersasul bahasa, ada mana yang kurang, ada mana yang terlebih kan. Harap diampunkan. Ya. Baiklah, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada malam ni, jom kita dengar sedikit pesan daripada Ustaz. Kenapa ulama suruh rahsia ke umur, harta dan kebahagiaan? Umur ni, apa kita rahsia? Gini, orang Arab ni tak suka orang tanya umur dia. Berbeza dengan pok kita. Orang Malaysia, orang tanya umur supaya kita tahu yang mana tua, yang mana muda. Kalau muda, kita kecek cara muda. Kalau orang tua, kita panggil abang, kita panggil pokcik, kita panggil tok, kita panggil nenek. Tapi orang Arab tak suka tahu lagu tu. Tak tahulah apa-apa. Kerana umur ni tahu pok dia tak suka orang tahu umur dia. Maknanya lebih kurang lah, maknanya kecek lebih kurang. Dan pok dia tak ada istilah panggil abang, panggil nama Omar, Said, yang Ali. Umur besar, kau umur tua dia panggil lagu tu. Tak ada panggil ya Akbar Ali. Tak ada panggil abang Ali tu. Tak ada panggil pok cik kau, tak ada panggil. Kita yang orang Melayu beradab. Bukan pok darah kita, pok cik tu. Pok cik lain muka kau. Ada pok cik.
Jumpa polis, kita apa ada. Cik, dia nikah dengan mak kita, kau panggil cik. Bila masuk polis ni nikah dengan mak kita. Tapi kita panggil cik. Ya, cik. Ya je nikah dengan mak kita. Tak, boleh panggil cik tu. Tak mak, cara orang Melayu, beza. Jadi lebih-lebih lagi orang Arab tak suka. Kedua, harta jangan royak ke orang kerana menyebabkan orang berdeki dengan kita. Tak semua harta ini kelebihan. Tak semua orang suka dengan kelebihan kita. Maka kalau kita ada harta banyak, jangan beritahu ke orang. Kita nak sedekah, kau nak gapo terpulang, tapi jangan beritahu kepada orang. Ni dok tunjuk harta kita dalam Facebook, dok gapo dia. Maka benda ni jadi aib, pandangnya jahat orang. Tak semua orang suka tengok nikmat kepada orang lain. Ada orang deki, ada orang benci, ada orang. Maka apabila dia benci, dia deki, dia gapo, maka dia akan doa tak molek. Setan akan masuk, akhir sekali kena ain, sakitlah kawan tu. Kebahagiaan begitu juga. Jangan duk tunjuk kita terlalu bahagia dengan orang rumah kita. Terlalu bahagia dengan anak-anak kita, tunjuk depan orang lah. Sharing is caring, apa nama rimal. Duduk main dengan anak-anak kau suka, nampak happy, nampak bahagia. Jangan. Tak semua mata reda. Tak semua mata suka dengan kebahagiaan seseorang. Orang hati luar ni tak semua bersih. Maka bila dia deki, jadi bahaya mudarat ke kita pula. Sebab tu kena sembunyi ke, rahsia ke. Kita bahagia apa kalau duduk saja biasa. Jangan tunjuk sangat depan orang. Nak sweet-sweet lah. Nak makan-makan lah. Jangan. Mata orang beribu orang tengok. Ada suka, ada tak suka. Nak sweet-sweet rumah sudah lah. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang dari kelemahan saya sendiri. Dan saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.